Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam siri wacana reformasi, siri yang ke-8 yang dianjurkan oleh Institut Reformasi. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menampilkan seorang panelis, seorang ahli akademik, seorang pensyarah yang tidak asing lagi dalam bidang yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu bidang Islam dan demokrasi, agama, negara dan juga kekuasaan. Dan kita akan menampilkan Profesor Madya Muhammad Izani Muhammad Zain. Selamat datang Prof ke rancangan pada malam ini. Kalau kita tengok track recordnya sangat layaklah untuk kita sama-sama ambil manfaat, ambil faedah daripada perbincangan pada malam ini. Berpengalaman luas sebagai pensyarah bermula di Universiti Utara Malaysia UUM, kemudian ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, kemudian sekarang telah pun berkhidmat sebagai Profesor Madya bermula September 2011 ya di Universiti Putra Malaysia mulai September 2013 sehinggalah sekarang. Dan atas pengalaman, atas kepakaran beliau dalam bidang demokrasi ini, beliau telah pun dilantik sebagai fellow penyelidik di Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDL. Ya Doktor. Jadi melihat bertajuk kita pada malam ini, Islam dan Demokrasi, merupakan satu tajuk yang agak luas cakupannya sebenarnya. Jadi untuk kita tetapkan hala tuju perbincangan kita pada malam ini, saya akan terus meletakkan noktah yang kita akan bincangkan. Pada malam ini kita akan bincangkan tentang isu apakah hukum Muslim terlibat dengan demokrasi, apakah hukum mengundi dalam pilihan raya, adakah pilihan raya ataupun mengundi itu mengambil hak Allah ataupun hak Tuhan sebagai pemegang mutlak kuasa. Kita tak akan bincangkan kerana kita dah go beyond that kind of discussion kan. Secara umumnya umat Islam seperti yang dibuktikan dalam banyak kajian, antaranya Pew Research pada tahun 2013 yang dijalankan di 39 buah negara, umat Islam majoriti besarnya telah pun menerima demokrasi, telah pun menerima nilai-nilai kebebasan, nilai keadilan, kebebasan bersuara dan sebagainya sebagai satu nilai yang perlu untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Oleh kerana itu, demokrasi ini dalam terma yang generiknya kita kata sebagai a government of the people, ya, yang diundi oleh rakyat, by the people, yang ditadbir oleh rakyat secara langsung ataupun tidak langsung, dan for the people, sebuah kerajaan yang berkhidmat untuk manfaat rakyat itu diterima secara umum, terlepas kita tidak mengambil kira demokrasi yang pelbagai mazhab, pelbagai aliran, tapi demokrasi secara umum diterima. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan cuba bincangkan bagaimana umat Islam ataupun mungkin para Islamis kita kata ataupun para aktor-aktor dalam politik Islam itu boleh berperanan, boleh menyumbang kepada kemaslahatan rakyat, kepada kemaslahatan negara dalam sebuah iklim ataupun dalam sebuah budaya demokrasi. Seperti yang kita bincangkan Prof sebelum ini, kita akan tidak hanya akan membincangkan demokrasi dari sudut wahana untuk mendapat kuasa semata-mata, tapi yang Prof termakan sebagai demokrasi sebagai satu budaya politik. InsyaAllah kita akan cuba bincangkan. Dan saya rasa tanpa melengahkan masa, kita boleh beri ruang kepada Prof untuk mungkin dalam 20 minit untuk membuka perbincangan, noktah-noktah perbincangan apa yang Prof akan cuba fokus pada malam ini. Silakan Prof. Okey, terima kasih Saudara Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan ruang untuk saya berkongsi tentang satu tajuk yang sangat dekat di hati saya, iaitu Islam dan demokrasi. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita masih lagi dalam suasana Syawal dan saya fikir pada malam ini mungkin kita boleh bersembang secara santai
Tak perlu berat-berat walaupun topik yang kita bincangkan ini suatu yang sangat kritikal dalam dunia Islam. Apabila saya mendapat jemputan daripada Reform ni, saya sangat berbesar hati kerana saya secara peribadi telah membuat kajian hampir 20 tahun tentang Islam dan demokrasi. Dan sebelum menjawab persoalan Luqman tadi, mungkin saya boleh ceritakan sedikit latar belakang kajian dan juga bagaimana minat saya boleh terarah kepada kajian Islam dan demokrasi ini. Kajian Islam dan demokrasi ini saya mula kaji sekitar tahun 2000 yang lalu, 21 tahun yang lalu. Ketika itu saya sangat berminat dengan fenomena gerakan Islam yang menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya. Dan ketika itu saya melihat bagaimana khususnya di Turki dan di Algeria, bagaimana parti-parti Islam telah menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya, tetapi berlaku beberapa masalah dan cabaran di mana mereka tidak dapat memerintah kerana parti mereka diharamkan oleh pihak establishment. Maka di situlah bermulanya polemik dan tension di antara Islam dan demokrasi. Jadi apabila saya mengkaji, ia satu perkara yang menarik dan wacana Islam dan demokrasi pada ketika itu di negara kita masih lagi baru. Kerana wacana Islam dan demokrasi di luar masih sangat rancak dan terutamanya di negara-negara yang berdekatan dengan kita, contohnya di Indonesia sebagainya. Tetapi itu tidak menghalang untuk saya membuat kajian-kajian dan akhirnya kita dapat kaitkan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Sebenarnya Islam dan demokrasi ini kita boleh katakan sebagai coexist lah. Jadi saya setuju dengan pandangan saudara Luqman tadi bahawa bukan masanya untuk kita nak kata Islam ni demokrasi boleh bersama ataupun tidak kerana rata-rata masyarakat Islam telah menerima demokrasi ini sebagai dalam sistem politik mereka, dan malah ada negara yang sudah menerima demokrasi itu melampaui pilihan raya, iaitu sebagai satu budaya politik. Tetapi berdasarkan pemerhatian dan kajian saya sebenarnya hubungan Islam dan demokrasi ini dia bermula dengan satu fasa, iaitu fasa politik Muslim dalam proses demokrasi melalui pilihan raya. Jadi masyarakat Islam melihat demokrasi itu dalam konteks pilihan raya untuk mendapatkan kuasa. Dan di situlah bermulanya diskusi-diskusi bagaimana parti-parti Islam contohnya survive dalam proses demokrasi melalui pilihan raya. Dan sekiranya gerakan-gerakan Islam ataupun parti-parti Islam itu tidak boleh survive dalam proses demokrasi melalui pilihan raya, maka ia menggambarkan hubungan Islam dan demokrasi yang tidak baik. Dan begitulah sebaliknya. Tetapi kalau saudara Afiq boleh tunjukkan saya ada kongsikan grafik di sini di mana ini adalah evolusi politik Muslim dalam demokrasi melalui pilihan raya. Di mana kita boleh lihat dekad 80-an, dekad 90-an dan juga berlakunya era pembalikan di mana apabila sudah berlaku hubungan Islam dan demokrasi yang agak baik, maka wujudnya satu gerakan untuk menonjolkan identiti politik Islam itu kerana mereka khawatir sekiranya Islam dan demokrasi itu ataupun demokrasi itu sangat dominan berbanding dengan Islam, maka ciri-ciri Islam itu akan hilang. Dan kita pun sudah tahu bahawa adanya fenomena post-Islamism yang pernah berlaku sebelum ini di mana parti-parti Islam cuba menjadi lebih inklusif untuk mendapatkan mandat dan sokongan rakyat, tetapi pada masa yang sama ada pihak yang melihat post-Islamism ini satu ancaman kepada Islam kerana apabila Islam dan demokrasi itu sudah tidak ada bezanya, maka berlakunya gerakan-gerakan untuk mengembalikan politik identiti, agama, kaum dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang menariklah untuk kita bincangkan.
Sebenarnya tradisi Islam dan demokrasi ini sudah berlaku sekian lama. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh melihat sebenarnya elemen demokratik itu sudah wujud walaupun tidak ada istilah demokrasi di situ. Saya suka merujuk bila kita bercakap tentang Islam dan demokrasi ini, saya suka merujuk dengan pandangan seorang tokoh gerakan Islam di Tunisia, iaitu Rashid Ghannouchi. Beliau ada membawa satu konsep iaitu al-faraghat, iaitu space, di mana beliau menyatakan bahawa ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah baginda tidak menentukan siapa yang akan menggantikan beliau. Jadi Rashid Ghannouchi melihat ini sebagai satu space yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk masyarakat Islam ketika itu memilih, melakukan pemilihan syura dan sebagainya untuk memilih pemimpin. Jadi ini bermakna ada ruang yang ditinggalkan oleh baginda untuk umat Islam ketika itu memilih kepimpinan Islam selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rashid Ghannouchi melihat kepada peristiwa ini, Rashid Ghannouchi telah mengketengahkan satu konsep faraghat, iaitu space yang boleh diraikan oleh masyarakat Islam, bahawa dalam Islam sebenarnya ada kebebasan yang diberikan kepada umatnya untuk memilih pemimpin, memilih kerajaan dan sebagainya. Dan ada beberapa pemikir Islam, contohnya Niaz Faizi Kabuli. Beliau menyebut bahawa Islam ini adalah agama semi-demokrasi, di mana Islam itu ada elemen autokratik dan pada masa yang sama Islam itu juga ada elemen demokratik. Elemen autokratik iaitu apa yang telah diputuskan secara terang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya tentang solat, puasa dan sebagainya. Itu tidak ada pilihan, itu tidak ada bargaining. Tetapi ada juga perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka disebab itulah umat Islam dibenarkan untuk beristihad, untuk melakukan ijma', qiyas, membuat satu keputusan berasaskan kepada maslahah. Maka kebebasan yang telah diberikan oleh umat Islam itu untuk melihat, untuk mencari satu penyelesaian, maka di situlah adanya unsur-unsur demokratik dalam Islam. Jadi sebab itulah kita boleh menerima bahawa sebenarnya dalam Islam itu ada unsur-unsur demokratik yang boleh kita jadikan sebagai satu budaya politik kita, budaya dalam organisasi kita dan budaya dalam pentadbiran kita. Dan di Malaysia sebenarnya kita adalah negara contoh. Dalam buku saya Islam dan Demokrasi pada tahun 2005 diterbitkan oleh penerbit Universiti Melaya, dalam disertasi master saya menyebut bahawa Malaysia adalah negara contoh yang dapat menghubungkan Islam dan demokrasi dengan sangat harmoni. Sebab itu kita ada sistem demokrasi yang dilaksanakan sejak kita kemerdekaan, kita ada pilihan raya, kita ada kerajaan, kita ada, kalau sebelum itu kita ada parti Islam, Islamis yang menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya dan mereka menang dalam pilihan raya di negeri-negeri, mereka dibenarkan untuk memerintah, tidak ada rampasan kuasa, tidak ada pengharaman parti-parti politik seperti mana di Turki dan di Algeria. Jadi saya melihat Islam ini, Malaysia ini sebagai satu contoh negara yang dapat menghubungkan Islam dan demokrasi secara harmoni. Kemudian wacana Islam dan demokrasi ini dia bergerak dan dia sangat dinamik. Sebab itu kita tidak boleh melihat demokrasi itu dalam konteks pilihan raya semata-mata. Kalau tidak, ia sangat kecil. Tetapi sekarang ini umat Islam dicabar untuk ataupun menerima tantangan bagaimana untuk menerima demokrasi sebagai satu budaya politik, political culture. Ini satu cabaran yang besar kerana kalau dulu umat Islam dikritik, masyarakat Islam hanya menerima demokrasi untuk mendapatkan kuasa saja. Bila dah dapat kuasa, mereka akan memerintah secara autokratik, contohnya memperkenalkan undang-undang Islam. Jadi ini yang menjadi ketakutan bagi masyarakat barat khususnya. Tetapi cabaran semasa ialah bagaimana umat Islam itu
dapat menerima demokrasi sebagai budaya politik. Dan kalau kita melihat sebenarnya demokrasi ini, kenapa demokrasi ini sangat dekat dalam hati dalam konteks masyarakat Islam ialah kerana demokrasi ini adalah satu-satunya cara untuk kita satu-satu mekanisme untuk mendapatkan kuasa secara aman. Ya. Jadi apabila umat Islam itu menyertai demokrasi, maka tidak ada rampasan kuasa, tidak ada keganasan dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting ialah demokrasi dianggap sebagai satu cara untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman ataupun dapat mengelak daripada dictatorship dan sebagainya. Kerana dalam demokrasi itu ada beberapa institusi, ada pilihan raya. Ya. So pilihan raya itu memberi mandat kepada ataupun memberi kebebasan memilih kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Begitu juga dengan parlimen. Kita ada sistem, kita ada institusi parlimen dalam demokrasi, dan parlimen itu dianggap sebagai satu medan syura untuk pemimpin-pemimpin berbincang dan sebagainya untuk mendapat jalan kata putus, jalan penyelesaian yang terbaik untuk masyarakat. Begitu juga dengan sistem pelbagai parti. Ya. Kalau di Malaysia ini kita ada satu parti saja, mungkin itu sudah tentu tidak baik untuk demokrasi kita, untuk umat Islam, masyarakat Islam kita, kerana tidak ada pilihan. Tetapi kita ada sistem pelbagai parti yang memberi pilihan kepada masyarakat Islam untuk memilih parti-parti mana yang mereka yakin untuk dipilih dalam pilihan raya untuk memenangi pilihan raya dan seterusnya membentuk kerajaan. Jadi sekarang ini kita bercakap soal bagaimana demokrasi itu boleh dilihat sebagai satu budaya politik. Inilah sebenarnya isu yang sangat besar kerana ada berlaku persaingan ataupun pertembungan di situ. Kerana apatah lagi bila kita bercakap soal liberal demokrasi. Kerana budaya demokrasi yang dibawa oleh Barat itu tidak semestinya baik untuk negara kita. Sebab itu John L. Esposito dalam bukunya Islam and Demokrasi, beliau menyebut sebenarnya demokrasi ini dia tidak ada hegemoni dalam demokrasi. Kita tidak boleh menerima demokrasi secara total dengan apa yang telah ditetapkan, yang dibawa oleh Barat. Demokrasi itu perlu redefine semula mengikut acuan kita. Cuma kadang-kadang kita tak nafikan ada masyarakat kita yang menerima bulat-bulat dan menganggap demokrasi Barat itu sebagai benchmark kepada amalan demokrasi di negara kita. Sedangkan demokrasi di negara kita ini mengikut acuan, kita ada perlembagaan, kita ada rukun negara, kita ada faktor agama di situ, maka di sinilah timbulnya pertembungan apabila kita mengaitkan penerimaan demokrasi itu melangkaui budaya politik. Dan sudah tentu bila kita bercakap tentang budaya politik ini, ia satu yang sangat menarik kerana kalau kita melihat budaya demokrasi sebagai budaya politik yang dibawa oleh Barat, mereka bercakap soal kebebasan individu, individual freedom, tuntutan hak asasi, pluralism, kepelbagaian agama dan sebagainya. Jadi di sinilah saya nampak berlakunya tension di situ kerana Islam mempunyai idea-idea yang tersendiri untuk bercakap soal keadilan, soal kebebasan dan sebagainya. Kalau saya ambil satu contoh keadilan, kalau Barat mereka melihat keadilan itu sama rata. Sedangkan dalam Islam kita melihat keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau lebih tepat kita sebut sebagai satu kesaksamaan, bukan kesamarataan. Tetapi kalau kita melihat demokrasi itu sebagai satu hak sama rata, maka ia akan mewujudkan polemik kerana Islam mempunyai konsep keadilan yang berbeza berbanding dengan Barat. Begitu juga dengan soal hak asasi manusia. Saya suka menyebut di sini, kalau Barat mereka bercakap soal hak, kan, rights, human rights. Tetapi dalam Islam
kita lebih bercakap soal tanggungjawab, duties override. Kita bercakap soal tanggungjawab mengatasi hak. Kerana dalam Islam sekiranya kalau kita semua ini bertanggungjawab, kita melaksanakan tanggungjawab kita, pemimpin kita melaksanakan tanggungjawab kita, kerajaan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai individu melaksanakan tanggungjawab kita, maka hak itu akan datang. Hak itu akan datang secara automatik. Contohnya kalau kita ada pemimpin yang bertanggungjawab, maka hak rakyat itu akan terpelihara secara semula jadi. Tetapi kalau kita melebihkan soal hak sampai kita melupakan tanggungjawab kita, maka di situlah akan timbul tension, pertikaian, polemik yang berlaku. Jadi ini antara beberapa isu yang berbangkit dalam soal Islam dan demokrasi. Tetapi saya melihat sebenarnya penerimaan masyarakat Islam terhadap demokrasi sangat baik, dan dari masa ke semasa penerimaan itu menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif. Dan kalau kita lihat sudah banyak negara Islam sudah menerima demokrasi. Dan banyak juga, dan beberapa negara jiran kita yang dahulunya negara yang didominasi oleh tentera, contohnya di Indonesia, sudah beralih kepada negara yang mengamalkan demokrasi. Malahan di Indonesia mereka sangat advance, terutamanya dari segi pilihan raya. Mereka sudah ada direct election untuk memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat, ketua-ketua di bahagian-bahagian di wilayah-wilayah. Itu juga menunjukkan bahawa tingkat demokratik negara Islam ini semakin baik. Cuma bagi saya sebagai untuk kita menerima melaksanakan demokrasi ini, kita perlu ada persiapan, dan kita mesti ada satu persiapan kerana kita tidak mahu menjadi mangsa kepada demokrasi. Sebab itu dalam kita untuk menjayakan demokrasi ini, khususnya masyarakat Islam, kita mesti ada menguasai dua perkara, iaitu ekonomi dan pendidikan. Kerana tanpa penguasaan ekonomi dan pendidikan, kita khawatir umat Islam akan menjadi mangsa kepada demokrasi. Ini banyak berlaku di negara-negara yang sangat bermasalah dari sudut ekonomi dan dari sudut ekonomi dan pendidikan. Sebab itu kita nak pastikan masyarakat Islam ini terdidik, mendapat pendidikan yang cukupnya. Dengan pendidikan itulah mereka dapat memilih pemimpin yang baik, mereka rasional, mereka ada ilmu, mereka ada literasi politik, mereka boleh menyertai proses demokrasi dengan lebih matang dan dengan lebih baik. Begitu juga dengan ekonomi. Kita kena pastikan masyarakat Islam kita memiliki kekuatan ekonomi, maka masyarakat Islam kita tidak mudah terbeli untuk dalam proses demokrasi. Sebab di Indonesia mereka ada satu istilah yang dinamakan demokrasi perut, di mana masyarakat miskin mudah dibeli undi mereka, dan masyarakat miskin ini dibeli undi, dan mereka diundi berasaskan kepada politik wang, politik wang yang diberikan kepada pengundi-pengundi ini. Jadi ini sesuatu cabaran juga kepada kita, kerana untuk kita menyuburkan demokrasi, kita juga perlu melihat kepada dua aspek ini, iaitu soal pendidikan dan soal ekonomi yang perlu dikuasai oleh masyarakat Islam. Jadi secara kesimpulannya saya boleh nyatakan bahawa evolusi Islam dan demokrasi ini sudah berlaku dalam sejarah yang sangat panjang, daripada fasa politik Muslim dalam proses demokrasi melalui pilihan raya, dan kini beralih kepada fasa demokrasi melangkaui pilihan raya, iaitu melihat demokrasi itu sebagai budaya politik. Dan saya kira evolusi ini akan berlaku secara perlahan, sama ada secara perlahan ataupun secara deras, tetapi kita dapat melihat hubungan Islam dan demokrasi itu akan berlaku dengan lebih dinamik dengan adanya perubahan-perubahan semasa
dan dan melihat kepentingan demokrasi itu yang sangat dekat dalam masyarakat kita, khususnya di dalam dunia Islam. Itu sebagai mukadimah saya lah, Luqman. Baik. Menarik apa yang disebut oleh Prof sebentar tadi, yang disebut oleh Prof menukilkan daripada John Esposito. Beliau menyatakan bahawa tidak sepatutnya ada sikap hegemonik ataupun imperialistik oleh mana-mana pihak dalam cuba untuk mendefinisikan istilah demokrasi, sedangkan daripada dulu sampai sekarang pun tidak ada satu definisi demokrasi yang disepakati oleh kesemua sarjana, ya. Jadi kerana itu beliau juga menyebut dalam buku yang sama, Islam and Democracy. Bagi beliau, dunia Islam ataupun dunia luar daripada dunia Barat mempunyai banyak potensi yang boleh disumbangkan untuk merancakkan lagi perbincangan tentang demokrasi. Jadi Barat boleh, sebagaimana kita boleh belajar daripada Barat juga boleh belajar daripada kita bagaimana kita merumuskan demokrasi dalam iklim yang majoriti Muslim, yang masyarakat yang kuat berpegang dengan agama Islam dan budaya dan sebagainya. Baik, saya ingin bawa kepada aspek praktikal. Tadi Prof ada sebut banyaklah aspek-aspek demokratik itu sudah pun wujud dalam tradisi Islam. Itu aspek-aspek teori lah. Dari sudut praktikal, kalau kita lihat di Malaysia, kita lihat penglibatan parti Islam ini dalam demokrasi pilihan raya ini sudah lama, bermula daripada pilihan raya yang pertama lagi tahun 1951. 55. Cuma daripada dulu sampai sekarang kita melihat bahawa parti Islam ataupun gerakan Islam ini seolah-olah tidak berjaya, nak sebut gagal macam agak kasar, kurang berjaya dalam menjadi the main player dalam demokrasi. Seolah-olah sekadar menjadi kingmaker, sekadar menjadi parti pembangkang. Jarang-jarang mereka memperoleh kuasa kecuali di beberapa negeri, dan mutakhir ini Parti Islam Malaysia PAS, dan sebelum itu Parti Amanah barulah pada abad yang ke-22 ini berjaya untuk berada di puncak kuasa. Itu pun sekadar sebuah parti yang berkongsi kuasa. Mana kita masih belum melihat dalam sejarah negara kita sebuah parti Islam yang dominan, yang boleh memegang kuasa dan boleh melaksanakan polisi-polisi yang ingin dibawa. Berbeza dengan contohnya di Mesir pasca revolusi, Ikhwan Muslimin berjaya memperoleh sekitar 75% kursi parlimen dan Morsi berjaya diangkat sebagai presiden. Itu juga di Tunisia, Parti An-Nahdah dan sebagainya. Jadi mengapa agaknya parti Islam ataupun Islamis di Malaysia ini secara praktikalnya kurang berjaya, kurang dominan dalam iklim demokrasi? Okey, terima kasih Luqman. Satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya ini realiti yang berlaku. Kalau kita melihatkan gerakan Islam yang menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya ini, mereka tidak mendapat sokongan yang majoriti dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan pengundi, kerana ada beberapa faktor. Pertamanya, disebabkan oleh dasar perjuangan yang tidak boleh diterima dalam kalangan pengundi, kerana kita tahu bahawa gerakan-gerakan Islam pada sebelum-sebelum ini mereka terlalu gairah untuk memperjuangkan perjuangan-perjuangan contohnya retorik negara Islam ataupun pelaksanaan undang-undang Islam ataupun syariah yang masih lagi asing dalam masyarakat kita. Sedangkan kalau kita lihat di dalam konteks parti-parti Islam di negara luar, mereka sudah bercakap satu perjuangan yang inklusif, perjuangan-perjuangan yang lebih umum yang dapat diterima oleh masyarakat Islam dan bukan Islam, soal kebebasan, demokrasi, good governance dan sebagainya. Jadi ini antara beberapa tantangan. Sebab itu bagi saya gerakan Islam ini mereka harus
berstrategik, bagaimana untuk menambat suara dan juga sokongan dalam masyarakat kita. Tetapi sebenarnya apa yang saudara Luqman tanyakan saya, soalkan ini, sebenarnya ia adalah satu fenomena yang bukan saja berlaku di Malaysia tetapi di negara-negara lain, iaitu wujudnya persaingan di antara suara dan syariah. Ada satu buku yang saya baca dari terbitan Indonesia, bagaimana di Indonesia mereka ada Parti Keadilan Sejahtera, PKS. PKS ini seringkali dikaitkan dengan PAS di Malaysia, di mana PKS sebuah parti Islam yang moderate. Mereka pada awalnya mereka berhadapan dengan pilihan antara suara atau syariah, sama ada mereka nak mendapatkan mandat daripada rakyat atau mengekalkan perjuangan Islam yang agak eksklusif. Mereka memilih suara, iaitu parti mereka patut mendapat sokongan dalam pilihan raya, dan dengan sokongan itu mereka mendapat kuasa dan mereka boleh melaksanakan dasar rasa yang telah diperkenalkan. Tetapi kita tak nafikan masih ada parti-parti Islam yang masih lagi terikat dengan tuntutan syariah. Mereka dalam persimpangan nak memilih syariah, perjuangan syariah, ataupun untuk mendapatkan suara daripada pengundi. Jadi ini antara polemik yang berlaku lah dalam kalangan parti-parti Islam yang menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya. Sebab itu kalau kita tengok dalam infografik yang saya kongsikan tadi, sebenarnya dalam fasa politik Muslim itu dia berlaku turun naik, kerana parti-parti Islam ni sebenarnya mereka pun beradaptasi dengan ataupun mereka sebenarnya masih lagi dalam proses menguji. Ada satu fasa di mana mereka sangat memperjuangkan syariah sebagai perjuangan parti mereka, tetapi ada satu masa mereka menerima, mereka kata mereka perlu mendapatkan sokongan rakyat, kerana tanpa sokongan rakyat dasar mereka tidak akan dapat diterima. Maka sebab itulah parti-parti ini sudah mula bersifat inklusif. Di Indonesia dia ada satu istilah cash all party, di mana parti-parti Islam ini sudah terbuka, mereka sudah boleh menerima ahli bukan Islam contohnya, kerana bagi mereka adalah sokongan suara itu lebih penting, kerana apabila mendapat sokongan barulah mereka dapat melaksanakan apa juga dasar yang hendak diperkenalkan oleh parti-parti mereka. Dan satu lagi sebenarnya, jawapan saya ini bercampur dalam konteks Malaysia dan negara luar. Di Indonesia sebenarnya saya membaca pilihan raya pertama mereka pada 1955, sebenarnya sokongan kepada parti Islam itu sangat tinggi. Tetapi masalahnya parti-parti Islam di Indonesia tidak bersatu. Sekiranya parti-parti Islam itu dikumpulkan kekuatan mereka, pada ketika itu dinyatakan Indonesia mungkin boleh diperintah oleh sebuah parti Islam pada 1955. Tetapi disebabkan parti-parti Islam itu tidak bersama, tidak mahu bekerjasama, tidak mahu bersatu, tidak mahu berunding dan sebagainya, maka parti-parti Islam di Indonesia pada ketika itu tidak dapat menguasai pemerintahan. Tetapi di Malaysia, kalau kita bercakap soal parti Islam, mungkin kita kata PAS, dan sekarang ni kita ada Amanah, Parti Melayu Islam, kita ada UMNO. Jadi kita tidak ada banyak pilihan kerana itu saja parti-parti yang kita boleh kaitkan dengan wacana Islam dan demokrasi ini. Tapi bagi saya bukanlah kita nak sebutkan kegagalan, tetapi ketidakupayaan parti-parti Islam menguasai pilihan raya, bagi saya disebabkan ketidakupayaan mereka untuk menterjemahkan dasar perjuangan mereka itu secara lebih terbuka, inklusif,
dan bagaimana mereka berinteraksi dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan umum, soal-soal good governance, soal demokrasi dan sebagainya. Itu sepatutnya yang menjadi prioriti kepada parti-parti Islam, kerana itulah yang menjadi keutamaan, yang menjadi prioriti masyarakat kita untuk melihat kerajaan yang baik, kerajaan yang diperintah secara telus, dengan penuh berintegriti. Maka sekiranya ini boleh dibawa oleh parti-parti Islam, mungkin mereka akan mendapat sokongan yang lebih baik dalam kalangan masyarakat dan pengundi di negara kita. Prof ada sebut juga sebentar tadi, perbincangan tentang Islam dan demokrasi di Malaysia ni bermula agak lambat. Relatifnya agak lambat berbanding dengan kalau di Indonesia atau silap 80-an tu mereka dah mula bincangkan secara ekstensif. Prof Muhammad Nasir dan sebagainya, Hamka pun rasanya ada bincangkan. Cuma di Malaysia agak lambat. Begitu juga dengan nak banding dengan di Mesir, di Tunisia dan sebagainya. Jadi adakah lambatnya muncul diskusi ataupun wacana Islam dan demokrasi ini menyebabkan ada memberi kesan kepada ketidakupayaan parti-parti Islam ataupun Islamis memunculkan prestasi yang lebih cemerlang dalam pilihan raya. Mungkin ada berkaitan antara kedua perkara tersebut. Okey, dalam tulisan saya, dalam buku saya Islam dan Demokrasi itu, saya ada mengaitkan Islam dan demokrasi ini dengan kebangkitan Islam. Kita tahu bahawa negara kita pernah ada satu fenomena kebangkitan Islam ketika dalam dekad 70-an. Tetapi pada ketika itu kebangkitan Islam kita itu lebih merujuk kepada soal-soal asas dalam agama. Dia tidak lagi bercakap soal kuasa, soal politik dan sebagainya. Kalau kita melihat fenomena kebangkitan Islam pada tahun 70-an lebih kepada soal-soal asas dalam agama, contohnya dalam soal pemakaian, dalam soal makan minum, halal haram, kan, soal solat, puasa dan sebagainya. Jadi kita nampak di situ kebangkitan Islam lebih fokus kepada perkara-perkara asas dalam agama. Sedangkan di negara-negara luar soal itu sudah selesai dan mereka sudah bercakap soal kekuasaan, soal negara bangsa dan sebagainya. Jadi saya tidak nafikan memang wacana Islam dan demokrasi itu sedikit terlewat. Hanya saya melihat wacana Islam dan demokrasi ini muncul secara politikalnya ketika dekad 90-an. Itu pun disebabkan oleh arus perdemokrasian yang berlaku di seluruh negara apabila berlakunya democratization, apabila berlakunya perang dingin dan jatuhnya komunis pada 1989, kejatuhan Soviet Union. Jadi Islam itu dilihat sebagai satu kuasa besar. Maka di situlah baru bermulanya wacana Islam dan demokrasi dalam konteks politikal. Dan kalau kita lihat pada tahun dalam pilihan raya 1990, PAS telah menang besar di Kelantan, tetapi masih lagi belum menguasai kerajaan persekutuan. Dan kita melihat wacana Islam dan demokrasi pada ketika itu sangat eksklusif, sangat rigid, yang banyak dikaitkan dengan soal syariah. Yang ini yang menimbulkan sedikit polemik yang berlaku, kerana apabila kita bercakap soal Islam dan demokrasi itu, Islam itu dilihat sebagai syariah saja, pelaksanaan undang-undang Islam, negara Islam dan sebagainya. Jadi ia tidak, walaupun ia dianggap satu daya tarikan kepada parti-parti politik, kepada PAS contohnya untuk mendapatkan sokongan, tetapi wacana itu, wacana Islam demokrasi yang melihat dalam konteks syariah saja tidak dapat diterima lagi sepenuhnya oleh masyarakat Islam di negara kita. Sebab itu
saya melihat sepatutnya wacana Islam dan demokrasi itu perlu melihat dalam konteks yang lebih besar, dalam soal governance, contohnya kerajaan, bagaimana Islam itu juga bercakap soal kerajaan, soal pemerintahan yang baik, soal ketelusan, soal keadilan, soal kebebasan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat untuk melaksanakan hak asasi mereka. Jadi ini satu perkara yang sangat menarik. Jadi saya nampak itulah di antara beberapa halangan ataupun situasi yang memperlahankan wacana Islam dan demokrasi di negara kita. Tetapi saya sangat positif wacana Islam dan demokrasi di negara kita ni akan terus berkembang sekiranya kita dapat menentukan apakah fokus-fokus baru dan juga perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan bukan sahaja untuk masyarakat Islam tetapi masyarakat secara keseluruhannya. Baik, tengok mungkin ada soalan di Facebook daripada pendengar ya. Daripada Farah Nabila. Assalamualaikum. Pada pendapat Prof, apa sudut baru dalam wacana Islam dan demokrasi yang masih lagi jarang dibincangkan? Mungkin Prof ada beberapa aspek dalam wacana Islam dan demokrasi ini mungkin yang masih kurang di-elaborate, yang mungkin di dunia barat sekalipun mungkin agak kurang. Yang mungkin ada student-student kita yang berminat nak cari tajuk master ataupun PhD dan sebagainya yang mungkin Prof boleh cadangkan. Saya nampak bahawa bagi saya lah mungkin kita boleh menginstitusikan elemen-elemen demokratik dalam Islam itu. Sebenarnya bila kita bercakap tentang Islam dan demokrasi ini sebenarnya sudah ada konsep demokrasi Islam yang yang dicadangkan oleh pemikir-pemikir kita, tetapi ia tidaklah konkret. Saya membayangkan mungkin pada masa akan datang mungkin kita boleh mewujudkan satu konsep demokrasi watan, demokrasi yang dapat melihat keperluan dan juga faktor-faktor watan itu. Ini saya nampak perkara-perkara yang belum dimantapkan lagi. Kerana demokrasi ini kita tahu dia adalah satu legasi barat. Tetapi kita tidak boleh terpersona. Saya suka dengan satu istilah yang diperkenalkan oleh Profesor Sheikh Hussein Alatas, Farid Alatas. Beliau menyebut tawanan minda. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita tengok produk barat kita tertawan. Contohnya demokrasi itu kita menerima secara bulat. Kita tertawan dengan konsep demokrasi barat itu. Tetapi bagaimana kita boleh menginstitusikan demokrasi itu dalam kerangka Islam, dalam kerangka negara kita dan dalam kerangka watan kita. Jadi saya nampak masih belum ada lagi. Mungkin dalam perbincangan akan datang ataupun bagaimana kita nak memperkembangkan korpus ilmu Islam dan demokrasi ini, mungkin kita boleh cadangkan bagaimana untuk kita mewujudkan satu konsep demokrasi Islam. Contohnya, bagaimana kita boleh mewujudkan satu demokrasi Islam yang boleh menjadi alternatif. Dan Barat pula melihat, oh ini satu model yang baik. Kan selama ini kita je yang terpesona dengan produk-produk barat yang kita sebut sebagai tawanan minda, tetapi kita bagaimana sumbangan kita, bagaimana kita boleh membina satu konsep demokrasi Islam yang mengikut acuan kita. Jadi ini bagi saya satu usaha yang baik yang boleh kita perkenalkan pada masa akan datang. Dan saya juga sebenarnya ada jugalah bercadang untuk mewujudkan mungkin satu pusat kajian Islam dan demokrasi di negara kita yang boleh kita membina satu naratif demokrasi Islam
yang sangat mesra, yang sangat sesuai dan sangat serasi dengan masyarakat Islam, bukan saja di negara kita dan di negara-negara lain. Kita tahu bahawa kalau kita melihat konsep demokrasi di Barat sudah banyak gagal, dicabar dan sebagainya. Berlakunya double standard dan sebagainya. Jadi macam mana kita boleh menawarkan satu naratif baru, demokrasi mengikut acuan kita, dan mungkin acuan kita itu dapat ditiru oleh negara barat pula, bahawa inilah sebenarnya demokrasi yang boleh menjadi rujukan untuk maslahah kita pada masa akan datang. Prof, satu pernyataan yang agak optimistik, ya, dan mungkin kita boleh melihat bahawa Malaysia akhirnya akan menjadi pioneer ataupun pelopor kepada satu formulasi demokrasi yang baharu, yang lebih segar dengan acuan Islam, dengan acuan bangsa Melayu, dengan acuan budaya Asia dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa di dunia-dunia Arab, di dunia Islam yang lain, gerakan Islam berdepan dengan pengalaman yang sangat buruk dengan demokrasi, di mana seawal tahun 1970 something, di mana parti Islam FIS di Algeria sebaik saja menang, keesokannya terus diharamkan gara-gara kerana Barat itu sangat takut dengan gerakan Islam yang memperoleh kuasa. Begitu juga dengan di Turki, beberapa kali parti yang Islam ataupun parti yang pro-Islam diharamkan, dijatuhkan melalui kudeta tentera. Begitu juga di tahun 2006, sejurus selepas Hamas menang di Gaza, Israel, Amerika Syarikat dan dunia barat yang lain terus memutuskan hubungan dengan Gaza walaupun Hamas diiktiraf menang melalui pilihan raya yang diiktiraf bersih, tapi mereka enggan untuk mengiktiraf parti Islam negara-negara kerana namanya parti Islam. Dan begitu juga di Mesir, kita melihat peristiwa counter revolution di mana Morsi telah dijatuhkan melalui kudeta tentera yang berterusan sehingga sekarang. Persoalan saya, apa pelajaran yang Malaysia boleh ambil daripada peristiwa-peristiwa ini untuk mengelakkan apa kita kata demokratisasi ini di-hijack oleh mana-mana pihak ataupun digagalkan oleh rakyat sendiri. Bagaimana kita boleh mengelakkan benda ini daripada berlaku pada Malaysia, seterusnya boleh menjayakan wawasan kita dalam menterjemahkan sebuah projek Malaysian demokrasi. Pertamanya, terima kasih Luqman. Contoh-contoh yang diberikan oleh Luqman tadi menggambarkan double standardnya demokrasi yang diamalkan di beberapa buah negara. Dalam tulisan saya tu saya disebut bahawa faktor risk free demokrasi tanpa risiko. Maksudnya pihak establishment barat ni dia membenarkan orang umat Islam menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya, tetapi mereka tak boleh menang dalam pilihan raya. Jadi kalau mereka menang, dia akan memberi risiko kepada golongan elit dan juga pihak barat. Sebab itu bila parti Islam FIS di Algeria menang, di Refah di Turki menang, kemenangan itu dianggap boleh mengancam institusi demokrasi. Dia boleh memberi ancaman kepada elit politik, establishment yang sedia ada, dan barat khawatir parti-parti Islam ini dia akan membawa satu budaya politik yang baharu, yang bercanggah dengan demokrasi yang dibawa oleh barat itu. Sebab itu barat hanya boleh menerima demokrasi itu tanpa risiko. Tetapi bagi saya satu perkara yang penting yang patut kita tekankan di negara kita ialah kita mesti menanamkan keyakinan kepada sistem demokrasi. Maksudnya sama ada kerajaan, pembangkang, masyarakat Islam, bukan Islam, mereka mesti yakin dengan demokrasi. Kerana sekiranya ada pihak yang tidak yakin dengan demokrasi, mungkin mereka melihat proses demokrasi melalui pilihan raya itu sebagai satu pembohongan, satu yang berlaku tidak adil.
penipuan dan sebagainya, maka disebab itulah ada pihak yang cuba mengambil jalan di luar kotak demokrasi. Mereka akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan demokrasi. Mereka tidak boleh menerima demokrasi kerana demokrasi itu dianggap sebagai satu sistem yang dirosakkan oleh sekumpulan untuk mengekalkan kuasa. Sebab itu bagi saya demokrasi itu perlu diterima dan diyakini oleh semua pihak. Di Malaysia, kalau kita imbas kembalilah sebelum pilihan raya 2018, kita ada kerajaan. Dululah kita ada kerajaan Barisan Nasional. Kita ada Parti PAS yang menjadi pembangkang. Dan kita sepatutnya meraihkan semua peranan dalam sistem politik di negara kita. Bayangkanlah kalau kita ada parti Islam di Malaysia yang tidak percaya kepada sistem demokrasi. Tak percaya, lepas tu nak rampas kuasa. Mungkin akan berlaku keganasan. Sama juga dengan kerajaan. Kalau kerajaan tidak boleh menerima kemenangan-kemenangan parti Islam, mereka menafikan kemenangan, maka mungkin akan berlaku perkara seperti mana yang di Algeria dan di Turki. Dan masyarakat sendiri perlu yakin kepada sistem demokrasi. Saya rasa keyakinan terhadap sistem demokrasi itu sangat penting untuk kita mengelakkan perkara-perkara yang berlaku di luar. Dan sebab itu saya selalu menyebut bahawa sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita ini perlu diterima dan perlu mendapat keyakinan oleh semua pihak. Sekiranya ada pihak yang tidak mempercayai demokrasi lagi, maka di situlah kita akan nampak mungkin ada usaha-usaha untuk mendapatkan kuasa politik di luar cara demokratik, dan ini sangat bahaya. Dan kita tak nak negara kita, kita tak nak perkara itu berlaku di negara kita, kerana negara kita sudah telah berjaya memberi contoh yang baik bagaimana menghubungkan Islam dan demokrasi secara harmoni. Kita boleh melihat parti-parti Islam menang di beberapa buah negeri, tidak ada halangan, tidak ada penafian kemenangan dan sebagainya. Kita ada kerajaan yang boleh meneruskan dasar-dasar Islam dalam pemerintahan. Jadi ini perlu kita kekalkan. Jika tidak, kita khawatir apabila masyarakat tidak mempercayai sistem demokrasi itu lagi, maka akan berlakulah perkara-perkara yang akan seperti mana berlaku di negara-negara luar. Jadi keyakinan itu perlu kita kekalkan. Dari segi ketulusan demokrasi, pilihan raya khususnya, kita perlu pastikan institusi-institusi demokrasi itu dapat kita pertahankan dan mendapat keyakinan daripada masyarakat. Saya setuju dengan poin yang disebut oleh Prof sebentar tadi. Pentingnya untuk kita melibatkan parti-parti Islam, para Islamis ataupun para mereka yang percaya dengan ideal Islam dalam politik. Kerana kalau kita lihat sebagai contoh parti PAS, daripada awal penubuhan, mereka dilihat cenderung ke arah Islamisme yang agak keras, kalau kita boleh katakan. Kemudian apabila berada di bawah pimpinan Dr. Mohanuddin Hilmi, kita lihat kecenderungan PAS itu agak ke kirian, dipengaruhi dengan kita kata agenda sosialisme Islam yang dibawa yang berpengaruh pada waktu itu. Kemudian kita lihat mereka berubah ke arah nasionalisme Melayu di bawah Datuk Asri Muda. Kemudian berlakulah apa yang kita katakan sebagai kebangkitan Islam yang dipengaruhi oleh revolusi Iran pada 1979. Mereka mula cenderung kembali ke arah fahaman Islam yang agak syadid dan keras. Kemudian muncullah golongan-golongan kita kata Young Turks, golongan yang kini menganggotai Yamanah yang mula mempengaruhi polisi parti PAS pada waktu itu yang lebih inklusif, yang lebih bersifat terbuka kepada kerjasama dengan pelbagai kaum dan sebagainya. Dan kita dapati sekarang kita nampak kecenderungan PAS itu mula condong kembali ke arah nasionalisme Melayu dan mungkin menjarakkan diri daripada parti-parti ataupun fahaman politik yang lebih inklusif seperti Parti Keadilan, Parti DAP,
amanah dan sebagainya. Dan pada pandangan Prof sendiri lah, ya, mungkin soalan terakhir dan sekaligus Prof boleh menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini. Apa masa depan parti-parti Islam, apa masa depan Islamis dalam demokrasi, apa peranan mereka, bagaimana mereka boleh mencorakkan demokrasi, bagaimana, dan yang paling penting sekali, bagaimana mereka boleh mencorakkan polisi negara, mereka boleh mencorakkan pemikiran rakyat dalam kita mencapai kemaslahatan, mencapai kebaikan untuk semua. Silakan. Okey, apa yang Luqman kongsikan tadi sebenarnya adalah aliran pemikiran dalam parti PAS. Sebelum ini memang kita tak nafikan ada ketikanya parti PAS ini menerima Islam itu, tapi dia tidak menerima Melayu, kerana kalau menerima perjuangan Melayu itu dianggap asabiah. Tetapi sejak akhir-akhir ini kita melihat bahawa PAS sudah realistik. Malah kalau kita tengok garis panduan tahluf siasi yang disediakan oleh parti PAS pada tahun 2010, PAS telah memasukkan elemen perjuangan Melayu dalam garis panduan itu, kerana selama ini mungkin PAS sukar untuk menerima elemen Melayu dalam perjuangan, kerana kalau mereka memperjuangkan Melayu sama pula dengan UMNO kan, ataupun akan dikritik, oh ini dulu you kata Melayu ini asabiah dan sebagainya. Tetapi sejak tahun 2010 saya melihat Islamis di Malaysia ini sudah boleh menerima perjuangan Melayu itu dalam perjuangan mereka, kerana Melayu Islam itu tidak boleh kita bezakan, dan malah dalam garis panduan tahluf siasi PAS mereka menyebut bahawa kalau untuk memperjuangkan Islam mestilah mereka mesti melalui dalam perjuangan Melayu, kerana memperjuangkan Melayu itu secara otomatiknya memperjuangkan Islam di negara kita. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, saya melihat bahawa parti-parti Islam ini dia tidak boleh terlalu gairah berretorik sebagai sebuah parti, dan kita lihat bahawa sekarang ni parti-parti Islam sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan. Mereka perlu menunjukkan kualiti dan mempamerkan sumbangan mereka dalam mewujudkan good governance, pemerintahan yang baik, kerana selama ini parti-parti Islam mungkin sudah banyak berretorik tentang dasar-dasar perjuangan negara Islam dan sebagainya. Jadi saya fikir peluang parti-parti Islam yang berada dalam kerajaan pada ketika ini perlu mereka tonjolkan bahawa mereka juga boleh mentadbir dengan baik, boleh memerintah dengan baik, boleh membantu mewujudkan good governance, kerana inilah yang akan dilihat oleh masyarakat. Kerana saya percaya bahawa masyarakat kita, pengundi kita sudah lebih matang, tidak lagi melihat ataupun merujuk janji-janji ataupun retorik-retorik. Ya, Prof. Ya. Pada pandangan Prof, adakah parti Islam dalam kerajaan sekarang ni tidak berjaya berperanan seperti yang sepatutnya? Okey, ini soalan cukup emas. Terlalu awal untuk kita memberikan satu penilaian lah, kerana parti Islam yang berada dalam kerajaan ini mereka bukanlah satu parti yang dominan, tetapi saya nampak sepatutnya parti PAS contohnya dalam kerajaan, mereka sepatutnya lah membuktikan bahawa mereka boleh menjadi parti kerajaan yang baik. Inilah peluang yang terbaik untuk mereka buktikan. Selama ini mereka berada di luar kerajaan. Mereka hanya mengkritik dan bersuara dalam parlimen. Sekarang ini mereka berada dalam kerajaan. Tetapi saya tidak nafikan bahawa apabila mereka berada dalam kerajaan, sudah tentu ada perkara-perkara yang mereka tidak boleh lagi lantang. Kerana mereka sudah berada dalam kerajaan. Jadi mereka ada
mereka terikat pula dengan collective responsibility, tanggungjawab bersama dalam kerajaan. Jadi ini juga kita perlu melihat secara adil lah. Tetapi bagi saya dalam apabila Parti PAS sudah berada dalam kerajaan, maka mereka perlu menunjukkan ataupun memanfaatkan peluang itu untuk menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi sebuah kerajaan yang baik, boleh memberi sumbangan yang bermakna kepada rakyat dan boleh memperkenalkan dasar-dasar yang baik. Jadi menjadi ahli parlimen yang kompeten dan sebagainya. Bagaimana dengan prestasi Parti Amanah selama 22 bulan di bawah kerajaan PH yang lalu? Adakah mereka benar-benar menonjolkan prestasi yang baik ataupun sebaliknya? Okey, Parti Amanah adalah ini pengalaman saya bila saya membuat kajian PhD tentang kerjasama politik. Kebanyakan pemimpin PAS yang saya temubual itu semua dah keluar daripada Parti PAS yang sekarang ini sudah masuk dalam Parti Amanah. Secara peribadi saya melihat pemimpin-pemimpin Amanah mempunyai daya intelektual yang tinggi, seperti Dr. Mujahid dan sebagainya, saya nampak di situ. Tetapi dalam tempoh 22 bulan itu saya nampak Parti Amanah sepatutnya dia bertindak sebagai sebuah kerajaan. Saya nampak sedikit kegagalan ialah kebanyakan parti-parti dalam Pakatan Harapan sebelum ini, mungkin mereka sudah terlalu lama sebagai parti pembangkang. Jadi untuk transisi menjadi parti kerajaan itu mungkin ambil masa. Sepatutnya mereka meneruskan dasar-dasar yang baik, tidak bermain dengan isu-isu politik yang tidak ada kesudahan. Jadi apabila sudah tidak ada lagi kerajaan Pakatan Harapan, mereka ini satu kerugian lah kepada parti-parti yang selama ini disokong oleh masyarakat. Sepatutnya mereka menjadi parti kerajaan yang membawa dasar-dasar, bukannya bermain dengan isu-isu politik yang mungkin tidak ada kesudahan. Baik, terima kasih Prof. Kita pun sudah sampai ke noktah perbincangan. Kita berjaya menyimpulkanlah dalam tempoh yang singkat ini, mungkin sedikit elemen demokrasi dalam sejarah Islam itu sudah pun wujud, dan itu menyebabkan mungkin itulah yang menyebabkan umat Islam rata-ratanya itu positif pada demokrasi, yang membuktikan komitmen kita pada demokrasi, terutama di Malaysia yang tidak menampilkan sebarang, tidak ada wujud sebarang violence atau keganasan, kecuali sangat sedikit dalam setitik hitam negara. Cuma seperti mana kita bincangkan pada malam ini, Malaysia sebenarnya ada potensi untuk kita sumbangkan kepada perbincangan wacana tentang demokrasi itu, supaya Barat pada negara-negara lain boleh belajar daripada kita sendiri macam mana kita formulasikan demokrasi dalam sebuah negara yang majmuk, sebuah negara majoriti Muslim, sebuah negara yang secara amnya berpegang teguh dengan agama dan sebagainya. Dan akhir kata, insya-Allah mungkin selepas ini reform mungkin akan ada lagi siri-siri wacana susulan yang masih lagi berkisarkan tentang Islam dan demokrasi, mungkin kajian kes parti-parti tertentu, kajian kes negara tertentu dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Prof kerana banyak menyumbangkan idea dan mencambahkan perbincangan kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada pada pendengar yang setia. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam wacana yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.